Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bayyina waj'alna minar rasyidin. Yang saya hormati ashabas sa'adah, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Aziz dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, para abai, para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita yang tak terhingga ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana masih memilih kita di kalangan ramai hamba-hambanya yang tinggal di kawasan Sungai Pelong ini untuk hadir mendapat jemputan melalui lisannya Bilal yang melaungkan azan. Maka tersentuh hati kita, maka kita bawa diri kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini bagi menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah dan dapat duduk sebentar untuk sama-sama mendengar sedikit tazkirah dan juga muaizah yang mudah-mudahan menjadi pedoman dan juga panduan kepada kita dalam meneruskan saki-baki hari-hari kehidupan kita yang terakhir sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mulakan dengan membaca doa selepas bangun daripada tidur. Doa yang kita bangun daripada tidur kena ucapkan supaya tanda kita mula-mula celik mata, boleh bangun semula, sedar semula tu, kita ucapkan alhamdulillah, tanda kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah taala matikan kita sementara, bukan untuk selama-lamanya, sementara, dan kita Allah taala bangunkan semula. Bangunkan semula, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang yang tidur pada malam tadi merupakan tidur yang terakhir dan tak bangun-bangun lagi dah. Dan akhirnya dia diuruskan, diselesaikan sebagai umat, sebagai jenazah orang Islam, mengikut perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikebumikan. Maka kawan-kawan akan terkejut. Kawan-kawan terkejut dengar berita kematian, sebab malam tadi baru je sembang dalam masjid sama-sama berjemaah, tapi pagi ni dia dah tak ada dah. Kawan-kawan terkejut dengar, tapi orang yang meninggal tu lagi terkejut, sebab dia dah tak ada peluang untuk kembali semula ke dunia. Walaupun dia nak kembali, tapi tidak ada peluang. Maka muslimin dan muslimat, ibu ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi mana nyawa masih lagi di kandung badan, bermakna pintu taubat untuk kita masih terbuka. Boleh kita melakukan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Banyak mana pun dosa kita, jikalau kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah taala akan ampunkan. Allah taala Maha Pengampun. Allah Ta'ala, kita minta je, Allah Ta'ala pasti akan ampunkan dosa kita. Yang jadi masalah, tak nak memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak nak minta ampun. Sedangkan disebut oleh para ulama, antara tanda-tanda kita sayang pada Allah, cinta pada Allah, kita ingat pada Allah, kita banyak mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Dan Nabi SAW sebut juga ketika mana berada dengan para sahabat,
Nabi sebut jaddidu imanakum. Wahai sahabat, perbaharuilah iman kamu. Maka sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami nak memperbaharui iman kami? Maka Nabi suruh sebut la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah ni, yang pertama kalimah tanda kita sayang dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimah ini juga merupakan kalimah kita memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita sayang kepada Rasul, cinta kepada Nabi, kita banyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda kita sayang dan cinta kepada diri kita sendiri, kita sayang pada diri kita, kita banyakkan beristighfar. Sebab istighfar akan dapat mengampunkan dosa. Barang siapa yang banyak mana buat dosa, kalau diistighfar, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa. Tapi kalau tak istighfar, menyebabkan dosa kita terus bertambah dan bertambah. Akhirnya bila dosa terlalu banyak, bila kita mati, kita akan dihumban ke dalam neraka. Itu tanda kita tak sayang pada diri kita sendiri. Kita sanggup diri kita dihumban ke dalam neraka. Muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ni saya nak ambil sedikit masa untuk sama-sama kita renungkan nasihat antara nasihat-nasihat antara nasihat-nasihat, iaitulah nasihat daripada seorang ulama yang bernama Ibrahim Al-Adham. Ibrahim Al-Adham meninggalkan beberapa nasihat kepada kita yang boleh kita ambil panduan dan juga ibrah daripada nasihat tersebut. Sama ada kita nak ikut ataupun tidak, itu terpulang pada kita, terpulang kepada masing-masing. Cuma nasihat ini ada dia tinggalkan untuk kita ambilnya sebagai satu panduan ataupun ikutan untuk kita, dan renungkan kepada setiap baik-baik ataupun perkataan-perkataan nasihat ulama ni. Sebab tu ulama ni kadang-kala dia sebut satu perkara, kadang-kala kita dengar pada masa tu tak relevan, tak masuk akal dengan diri kita, tetapi akan datang rupanya dia betul-betul berlaku. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris kepada Nabi. Bila ulama bercakap, kita kadang-kadang tak kenal ulama, kita hina ulama kita. Kadang-kadang kita maki hamun, kita caci ulama. Tak kira lah apa label kita sekalipun, siapa pun kita. Kalau ulama, orang yang berstatus ulama, sebab kita tak tahu, amalan kita mungkin tak sama dengan amalan dia. Dekatnya dia dengan Allah berbanding dengan kita tak tahu setara mana. Sebab tu kita orang Islam kadang-kadang kena berwaspada, berjaga-jaga. Terutama hari ini media sosial menjadi satu benda yang boleh digunakan menjadi alat. Media sosial ni kalau kita gunakan dia dengan jalan yang kebaikan, maka dia akan jadi baik. Tapi kalau kita guna dia untuk jalan yang tak baik, maka dia tak baik. Kadang-kala musuh-musuh Islam dia nak matikan career ataupun dia nak matikan seorang ulama ni. Dia akan wujudkan naratif yang menjatuhkan ulama tersebut, yang nak menjatuhkan, dan macam-macam perkara dilakukan atas seorang ulama ni. Dia akan wujudkan perkara-perkara, persepsi-persepsi yang menyebabkan orang hilang hormat kepada ulama-ulama. Orang hilang hormat, supaya orang tak menjadikan dia sebagai satu rujukan. Soal kita nak berpahaman lain tak ada masalah. Jangan kita mencaci hamun. Kita tak suka, tak apa, tetapi jangan kita nak cerca dan sebagainya. Maka apa yang disebut oleh Ibrahim Al-Adham ni, seorang ulama dan tokoh yang menjadi boleh kita ambil pegangan daripada apa yang disampaikan. Yang pertamanya disebut Ibrahim Adham memberikan ingatan kepada kita. Dia kata, kalian mengenal Allah Subhanahu wa taala namun tidak menunaikan hak-hak Allah. Kita kenal Allah, kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanya Allah tu apa, kita akan boleh jawab Allah tu Tuhan kita. Allah tu yang menciptakan langit dan bumi. Allah tu menciptakan matahari dan bulan. Allah Ta'ala menciptakan segala-galanya.
Allah Ta'ala mencipta kita dan makhluk-makhluk yang lain. Kita boleh sebut dan boleh ungkapkan. Tapi adakah kita tunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala jadikan tujuan kejadian manusia tu? Allah Ta'ala sebut wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budu. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu malaikat untuk beribadat kepadaku. Maknanya hak-hak yang Allah Ta'ala nak kepada kita ni, kita tunaikan hak dia. Apa hak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Sebenarnya mudah saja hidup atas muka bumi ni, hidup atas dunia ni sangat mudah. Sangat senang. Allah Ta'ala suruh tunaikan hak dia, iaitu tunaikan apa yang disuruh, kemudian tinggalkan apa yang dilarang. Mudah je sebenarnya. Tapi semudah inilah kita susah nak lakukan, nak laksanakan. Hak Allah kita tahu terlalu banyak. Sebab kalau semua orang kalau ditanya tentang Allah ni, semua orang pasti, saya yakin, boleh jawab Allah Ta'ala tu apa, siapa Allah Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala, kuasa Allah, semua orang akan tahu. Tetapi dalam diri kita tidak masuk sifat ihsan. Iaitulah ihsan ni, kita melakukan sesuatu perkara seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun kita tak berjaya merasakan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kena yakin dan percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Seperti mana kita lakukan satu-satu kerja, satu-satu aktiviti, satu-satu perkara, bila mana kita diperhati dan dilihat oleh bos kita. Kalau bos tengok, kita akan buat sungguh-sungguh. Bila kita diperhatikan, kita akan buat sungguh-sungguh. Kita buat ibadat, contoh kalau kita buat ibadat solat, sembahyang. Kita semayang di masjid dengan semayang di rumah mungkin tak sama. Di masjid sebab kita pasti, kita yakin orang ramai melihat kita, maka kita akan buat mengikut tertib, mengikut tamakninahnya yang betul. Tapi kalau di rumah, pada waktu orang pun tak tengok kita seorang-seorang, kadang-kadang semayang baju pun tak pakai plekat je. Kadang-kadang, bukan semua orang, saya kata maksudnya, bila kita sebab apa kita tak nampak kita buat tu, kita tak datang, tak hadirnya dalam diri kita, Allah Ta'ala melihat kita tu. Allah Ta'ala melihat apa yang kita buat. Dalam masjid pun dia tengok, di luar masjid pun dia tengok, di mana-mana pun dia tengok. Sebab tu ada satu kisah bagaimana seorang murid, dia belajar dengan guru dia. Guru dia kata, guru dia nak menguji tahap keimanan seseorang murid dia ni, maka guru dia beri satu pisau dengan seekor burung. Bagi burung dan satu pisau dan seekor burung kepada setiap murid-murid dia. Maka guru dia kata, kamu carilah tempat di atas muka bumi ini, mana-mana tempat, cari tempat yang Allah Ta'ala tak nampak. Tempat yang Allah Ta'ala tak nampak, kamu kemudian sembelihlah burung ni. Maka anak-anak murid yang lain semua ambil, semua termasuklah dengan murid ni tadi, ambil semua burung tadi. Maka selesai tugasan, semua anak murid yang lain bawa burung yang dah disembelih, bagi pada tuan guru. Maka seorang murid ni dia bawa burung yang belum sembelih lagi. Maka anak murid yang lain, guru dia tanya kepada anak murid ni, kenapa kamu tak sembelih burung ni? Dalam masa yang sama, kawan-kawan yang lain ni kata, dia ni tak amanah, tak jujur, tak dengar kata guru dia. Maka budak ni kata, wahai tuan syekh, tuan guru, kamu suruh aku sembelih di tempat yang orang tak dapat lihat, ataupun tak ada di pandangan Allah Ta'ala tak nampak. Aku dah cari dah, tak ada kawasan yang Allah Ta'ala tak nampak. Maka aku tak sembelih burung ni, sebab mana-mana pun Allah Ta'ala nampak. Jadi disebabkan Allah Ta'ala nampak, aku tak sembelih. Maka anak murid yang lain pun terkejut dengan jawapan yang diberikan. Makna nak tunjukkan bahawa murid ni dah sampai label tahap keimanan dia tu, keyakinan dia sepenuh-penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada tahap hakul yakin, bukan ainul yakin.
Dah hakul yakin dah. Yakin dah sepenuh-penuhnya. Bukan tengok baru nak yakin. Dia hakul yakin. Memang yakin yang tiada tolak bandingnya. Maksudnya yakin keyakinan yang sepenuh-penuhnya. Jadi kalau ada keyakinan dalam diri kita, keyakinan yang sebenar-benarnya, maka kita akan dapat lihat tak ada orang yang berani melakukan kesilapan. Dalam pekerjaan, dalam kehidupan seharian tak akan berlakunya maksiat, tak akan berlakunya dosa dan sebagainya. Sebab orang yakin Allah Ta'ala melihat dia. Itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selagi mana kemampuan ada pada kita, maka kita boleh lakukan. Kita gunakan diri kita ni untuk menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai contoh kita ambil, kita lihat pada tahun ni Piala Dunia atau World Cup dianjurkan oleh Qatar. Qatar ni menggunakan kuasa ataupun menggunakan kesempatan yang ada pada dia. Dia telah dia telah mengajar negara-negara Arab yang lain, seperti negara-negara Teluk dan sebagainya. Dia ajar bagaimana kuasa yang ada pada dia. Dengan penganjuran bola sepak, dia boleh membuat pendidikan. Yang pertamanya dia ajar kepada negara-negara Arab yang lain. Walaupun negara dia tidak ada Kaabah, tak ada Mekah, tak ada Madinah, tidak menggambit ramai pelancong-pelancong yang datang, tetapi dia dengan hasil masuk muka bumi dia mampu membangunkan negara dia. Dengan kemampuan yang ada, dia nak menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak perlu pun nak kibarkan bendera LGBT, tak perlu pun nak menganjurkan program hantu dan sebagainya. Maknanya boleh, tak payah kita nak ikut budaya barat untuk nak tengok lebih, nak suruh orang tengok negara kita tu lebih maju. Tak perlu pun. Dengan acuan Islam dia boleh, dengan acuan dan juga panduan Islam dia boleh menaikkan negara dia tu. Yang keduanya, dia ajar kepada negara-negara Arab sekitar dia memanfaatkan sumber yang ada. Qatar ni terkenal dengan dia memberi perlindungan kepada ulama besar dunia, Syekh Dr. Almarhum Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian menggunakan manfaatnya seorang tokoh ulama yang besar, iaitulah Zakir Naik. Dia guna Dr. Zakir Naik ni untuk berdakwah ketika mana perlawanan ataupun ketika mana tournament ataupun sukan tu bermula. Bagaimana Dr. Zakir Naik boleh tarik orang masuk Islam. Dia ajar kita, maknanya dengan sukan pun boleh berdakwah, dengan sukan pun boleh kita tarik orang untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya kita tak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu ada ulama bila mana tengok ada seorang bukan Islam, orang kafir meninggal, dia rasa sedih. Bila ditanya kepada dia kenapa, kerana dia tak dapat mengislamkan orang ni, tak dapat menyebabkan orang ni mati dalam keadaan kekafiran. Dia takut dipersoalkan, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas diri dia. Sebab Allah Ta'ala tak tanya sama ada kita berjaya ataupun tidak. Dia tanya kita ada usaha atau tidak. Usaha ataupun tidak. Soal kejayaan itu, soal kemenangan itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Usaha di tangan kita, kena usahakan supaya orang tu kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kenal Allah tapi tidak mahu menunaikan hak-hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana yang kita dah tahu dah apa hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sebagai insan, sebagai makhluk, apakah hak kita makhluk kepada Khalik kita, kepada pencipta kita. Apa yang perlu kita lakukan, tanggungjawab kita tu yang perlu kita selesaikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sementara masa dan waktu diberikan lagi kepada kita. Sebab setiap waktu
anggota badan semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ke mana kita gunakan, bagaimana kita habiskan dia, semua dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, nasihat Ibrahim Al-Adham kata, kalian membaca Al-Quran tetapi tidak mahu mengamalkan isinya. Baca Al-Quran tapi tak mahu mengamalkan isinya. Saya banyak kali bagi contoh kat sini. Kalau kita beli barang apa-apa sekalipun, pasti kita akan dapat buku manual. Beli telefon pun pasti dalam kotak tu ada buku manual, buku panduan. Untuk apa? Kita nak operate telefon tersebut, nak buka barang tersebut, kita nak gunakan barang tersebut, pasti kita rujuk pada buku tersebut. Begitu juga Allah Ta'ala jadikan kita, Allah Ta'ala sediakan buku untuk kita, buku manual, buku panduan untuk kita, iaitulah Al-Quran. Sebab tu kata Ibrahim Al-Adham, kita baca Al-Quran. Berapa ramai orang baca Al-Quran? Orang baca Al-Quran, tetapi tak beramai yang mengikuti ajaran, yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut seperti mana yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang sesuatu perkara, tentang sesuatu hukum. Allah Ta'ala tu ceritakan tentang kisah para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Dalam Al-Quran ada cerita, dalam cerita ada hukum. Semua kisah-kisah itu menjadi panduan untuk pengajaran kepada kita, ibrah kepada kita yang perlu kita ambil perhatian dan perlu kita amalkan. Sebab tu kata Ibrahim Al-Adham, kita baca Al-Quran, betul. Saya pun ada baca Quran, kita pun semua baca Quran. Tapi berapa beramai di kalangan kita yang mengamalkan isi Al-Quran tu? Pertama, kadang-kadang kita baca, kita tak faham. Hari ni soal faham tu tak jadi masalah dah. Sebab kalau kita tengok JAKIM sendiri keluarkan tafsir pimpinan Ar-Rahman. Kemudian yang terbaru ni keluar mazhab Al-Quran, mazhab Malaysia. Maknanya kalau kita tengok pimpinan Ar-Rahman tu, kalau kita kurang mahir bahasa Melayu, bahasa Inggeris dia ada. Kita baca Al-Quran, tengok terjemahan dia. Sebab apa kita boleh seronok kita baca WhatsApp, baca Facebook, kita seronok baca sebab kita faham. Kita seronok nak tunggu cerita, nak tunggu drama sebab tajuk cerita tu seronok. Tapi kalau Al-Quran, kalau kita baca ayat dia, kita tengok pada terjemahan dia, kita baca dari sudut makna dia, kita akan menarik dan seronok untuk membaca. Sebab kita nak tahu cerita-cerita. Sebab tu kita tengok muslimin muslimat ibu ayah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang baru memeluk Islam, di kalangan orang yang asalnya bukan Islam, bila dia peluk Islam, dia banyak nak tahu pasal Islam. Walaupun baca Quran tak berapa lancar lagi, tapi dia suka rujuk pada tafsir Al-Quran, dia suka rujuk pada terjemahan-terjemahan Al-Quran. Sebab nak tahu tentang Islam ni, nak tahu tentang perkara yang lebih dalam lagi, dia tengok pada rujukan dalam terjemahan tersebut. Jadi kalau kita baca Quran, kita amalkan apa isi kandungan Al-Quran tu, perlu kita rujuk pada tafsir, rujuk pada terjemahan dia, supaya kita tahu apa ayat yang kita baca. Kita ambil contoh surah Al-Fatihah kita baca. Sebab apa? Kadang-kadang mulut kita baca, hati tak turut serta. Fikiran kadang-kadang kita tengah sembahyang, mulut baca Fatihah tapi fikiran pergi ke tempat lain. Sebab kerana hati kita dan fikiran kita tidak menghayati setiap bacaan-bacaan yang kita baca tu. Setiap kalimah ataupun setiap ayat yang kita ungkapkan, kita baca di bibir, jiwa kita tidak menghayati. Kita tak ada roh dalam sembahyang kita. Sebab tu kita tak bawa diri kita sekali dalam sembahyang. Kadang-kadang kita berdiri, jasad berdiri, tetapi fikiran kita pergi ke tempat lain. Sebab kita tidak menghayati bacaan-bacaan yang kita baca tu. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baca Al-Quran kena memahami dan juga mengamalkan
isi kandungan Al-Quran tersebut. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala perlu dilakukan, dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang perlu ditinggalkan. Ini untuk kita bersama. Kemudian yang ketiganya, pesanan daripada ulama Ibrahim Al-Adham mengatakan bahawa yang ketiganya iaitulah kalian mengakui bahawa iblis itu musuh. Iblis itu adalah musuh yang sangat nyata. Namun dengan suka hati kalian mengikuti jejak-jejak perintahnya. Semua orang tahu syaitan, iblis aduwwum mubin, musuh yang nyata. Kita tahu dia musuh yang nyata. Tapi kebanyakan kita musuh, kita tahu dia musuh, kita banyak kita nak ikut musuh tu. Kita tahu setan, iblis ni memang musuh yang nyata, yang akan membawa seseorang itu pergi ke neraka, yang membawa seseorang itu buat jahat, yang mengajak seseorang itu melakukan maksiat, melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita mudah, kita suka hati kita nak ikut dia. Sebab mudah untuk ikut, nak ikut Allah. Agak berat ikut iblis ni senang. Mudah kita nak ikut dia. Kita sedar memang kalau tanya memang sedar iblis tu musuh yang nyata, tapi kita ikut juga perbuatan dia, amalan dia. Walaupun kita tak ikut sebiji macam dia, tapi amalan kita buat. Kita lihatlah macam saya sebut tadi, di negara-negara Islam hari ini, nak tunjukkan ketamadunan dia, nak tunjukkan bahawa negara dia ni maju, sehingga kan buat apa benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang Allah Taala larang dia buat. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kena sedar dan kena ingat bahawa perbuatan kita tu, setiap gerak-geri, setiap apa yang kita nak lakukan, kita kena nilai dulu. Ini adalah adakah ini suruhan Allah ataupun ini adalah larangan Allah. Kalau kita buat apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ikut Allah. Tapi kalau kita buat apa yang dilarang oleh Allah, kita ikut iblis. Dia macam tu je, sifir dia mudah, dia bertentangan. Buat apa yang Allah Taala suruh, mana kita ikut Allah. Tapi kalau buat sebaliknya, apa yang Allah Taala larang, sebab Allah Taala, yang Allah Taala larang, yang itulah iblis suka. Yang itulah iblis memang seronok. Kita tahu iblis tu musuh yang nyata, musuh kita, yang akan berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila di hadapan Allah nanti, kita dakwa bahawa iblis suruh kita buat, iblis akan berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ikut dia. Dia kata dia tak salah, sebab memang itu pun dia minta dengan Allah Subhanahu wa taala, sewaktu Allah Subhanahu wa taala halau dia daripada, Allah Taala marah kepada dia kerana dia tak nak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam dulu, kerana merasakan wa ana khairu minhu, dia rasa diri dia lebih baik daripada Adam. Allah Taala murka pada dia. Allah Taala tak benarkan dia duduk di langit dan juga di bumi. Tapi oleh kerana Allah Taala tak benarkan dia iblis ni satu makhluk yang tidak putus asa. Dia tak putus asa. Dia akan cuba berusaha untuk menggoda manusia ni. Dia akan cari jalan nak goda supaya manusia akan ikut dia. Dia dah cuba, walaupun tak berjaya, dia tak akan putus asa. Dia akan cuba, terus mencuba, sehingga kan manusia ikut dia. Jadi muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu memang semua orang tahu bahawa iblis ni musuh yang nyata, tetapi kita mengikuti jejak-jejak dia, mengikuti apa yang dilakukan, yang dilarang oleh Allah mudah kita nak buat, tapi yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agak berat kita nak buat, sebab kita sentiasa diganggu gugat. Kita contoh, kita cadang baru lepas subuh nanti, lepas kuliah subuh, lepas sarapan nanti aku nak semayang duha, lepas semayang duha nak baca Quran. Tapi pastinya akan ada gangguan-gangguan menyebabkan kita tak akan buat benda tu. Akhirnya kita menyesal. Masa dah berlalu pergi, menyesal kita. Tapi sesalan tu dah tak berguna lah, sebab tak dapat ulang lagi hari yang sama.
Hari yang sama tu dah habis dah, esok pula hari lain. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempatnya, dia kata kalian mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalian suka meninggalkan ajaran dan juga sunnahnya. Kita kata kita cinta, kita sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasul yang Allah Subhanahu wa taala pilih, yang Allah Taala lantik dan hantar kepada kita sebagai umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Taala lantik dia, Allah Taala hantar dia kepada kita untuk menyelamatkan umat manusia yang pada waktu tu berada di jurang-jurang neraka dah. Nabi datang tarik seorang-seorang nak selamatkan. Nabi tarik seorang-seorang. Tapi kata Ibrahim Al-Adham, kita kata kita cinta Nabi, kasih kepada Nabi, tetapi kita sering kali tinggal ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tinggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi ajar supaya kita buat, kita tinggalkan. Sedangkan sunnah Nabi ni, daripada kita bangun tidur sampai nak tidur balik, ada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua sunnah Nabi ni. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Buat sekadar mana yang kita mampu. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nak bicara soal ajaran Rasulullah ni, apa ajaran Nabi ni, terlalu banyak. Yang kita laksanakan, yang kita buat hari ni adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ajar kepada kita. Sebab Allah Ta'ala, kalau kita ambil contoh, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang suruhan ataupun ayat yang menyuruh kita solat. Allah Ta'ala hanya sebut, Allah Ta'ala sebut aqimus solat, dirikanlah sembahyang. Tetapi bagaimana kita nak sembahyang? Nabi lah yang memperincikan dia. Nabi sebut sallu kama ra'aimuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu tengok aku sembahyang. Maka Nabi lah ajar pada kita. Jadi perbuatan-perbuatan yang kita buat, tingkah laku dalam amal ibadat kita dalam sembahyang kita tu, kita ikut apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi buat. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa ramai orang hari ini tinggalkan ajaran Nabi, tinggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kadang-kala kerana nak mengejar passion, kadang-kala nak mengejar kemodenan, sehingga kan apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi buat, kita tak ikut. Nak mengejarkan kemodenan, nak mengejarkan passion, nak mengejar trend sekarang, kita rasa apa yang Nabi buat itu tidak betul. Apa yang Nabi buat itu dah ketinggalan zaman. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka betul dan tepatlah kata Ibrahim Al-Adham, kita sering kali meninggalkan ajaran Nabi dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kena hidupkan balik sunnah Nabi dalam terutama dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Hidupkan balik, suburkan semula sunnah-sunnah Nabi ni. Apa yang Nabi ajar pada kita, kita kena buat semula. Barulah kehidupan kita akan bertambah berkat. Bila kita buat apa yang Nabi suruh, maka kita di akhirat nanti barulah kita boleh cari Nabi. Nak mengaku Nabi, kita ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau kita tak amalkan apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi suruh, sunnah Nabi pun kita tinggal, bagaimana kita nak claim depan Nabi bahawa kita ni umat Nabi? Selawat pada Nabi pun tak nak, bagaimana kita nak claim kita umat Nabi? Jadi muslimin dan muslimat, ibu-ibu ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyakkanlah kita melakukan tanda kita cinta dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka laksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat apa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana benda yang sunnah ni bila kita buat, pasti kita akan dapat pahala. Tetapi kita orang Melayu ni biasanya sebab kita dah lama dijajah oleh Jepun, maka kita ikut Jepun. Kebanyakan buat apa-apa bila kata kita Nabi ajar kita basuh tangan, makan tangan, kita kata sunat Jepun.
Buat ni sunat Jepun. Main sunat Jepun sebab kita dah lama dijajah oleh Jepun, akhirnya semua Jepun. Maka kita tak ambil iktibar dan juga pengajaran daripada apa yang Nabi suruh buat tu. Sebenarnya ada hikmah-hikmah yang Allah Ta'ala sediakan, ada kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala ajar melalui Nabi SAW. Sebab Nabi buat tu bukan daripada hawa nafsu Nabi. Wa ma yuntiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ilai. Apa yang Nabi buat itu bukan daripada hawa nafsu dia, semua wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kelimanya, iaitu yang terakhir. Yang terakhir kata Ibrahim Al-Adham, yang terakhir. Kata Ibrahim Al-Adham, kalian sangat menginginkan syurga, tetapi kalian tidak pernah melakukan amalan ahli syurga. Semua orang daripada kita bila tanya, suruh angkat tangan nak jadi ahli syurga, semua orang kata nak masuk syurga. Semua orang nak masuk syurga. Sehingga kan Elicat pun nak masuk syurga. Siap kata tunggu menanti di pintu syurga. Semua orang nak masuk syurga. Tapi adakah amalan yang kita buat itu amalan untuk mendorong kita, melatih kita, membawa kita kepada ahli syurga? Kita nak jadi ahli satu-satu persatuan pun kita kena ikut cara-cara dia. Nak jadi badan beruniform, kita kena ikut peraturan-peraturan dia. Nak jadi ahli persatuan apa sekalipun, dia ada peraturan-peraturan dia. Apatah lagi nak jadi ahli syurga, dia mesti ada kelakuan ibadat ataupun perbuatan ahli syurga tu mesti ada. Terlalu banyaklah kalau nak huraikan pagi ni. Cuma ahli syurga ni kita tahu, ahli syurga ni disediakan untuk orang yang baik. Maka perbuatan yang baik itu perbuatan yang baik, yang memberikan manfaat kepada orang lain. Yang baik-baik itu merupakan perbuatan ahli syurga. Maka kita lakukan perbuatan untuk mendapatkan syurga. Jadi saya kira muslimin dan muslimat, ibu ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kira sekadar tu saja untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita ambil bersama. Yang baik itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebarang kelemahan datang daripada diri saya sendiri yang serba dengan kekurangan dan juga kelemahan. Saya mohon kepada tuan-tuan guru, para alim ulama, para abaik untuk memberi teguran dan juga tunjuk ajar. Sekiranya terdapat kesilapan dan kesalahan dalam penyampaian saya sebentar tadi, terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas barang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain-lain kesempatan. Akhirnya saya nak minta masa sikit untuk sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbis samawati wal ard, yu'izzu man yasha wa yahdi man yasha, biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, di pagi yang mulia ini ya Allah, di dalam rumah-Mu kami hamba-hamba-Mu menadah tangan bermohon kepada-Mu ya Allah. Berikanlah sepenuh kebaikan di permulaan hari ini, berikanlah kejayaan di pertengahan hari ini, berikanlah kemenangan di penghujung hari ini ya Allah. Dengan iradat dan izin-Mu jua ya Allah, kami hamba-hamba-Mu mengharap kepada-Mu ya Allah, merayu dan meritih kepada-Mu ya Allah. Kau ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami takut dosa kami terlalu banyak menyebabkan hidup kami terus tidak berkat. Dosa kami terlalu banyak menyebabkan hidup kami terus melarat. Dosa kami terlalu banyak menyebabkan kami malas melakukan ibadat. Maka Kau ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua ibu dan bapa kami ya Allah, anak dan isteri kami ya Allah, adik-beradik kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, rakan-rakan sahabat kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada mereka ini masih hidup maupun telah meninggal dunia. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, rizkikanlah kepada kami untuk menyebut kalimah la ilaha illallah sewaktu kami di ambang sakaratul maut ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, fasihkan lidah kami, lancarkan lidah kami untuk menyebut kalimah La ilaha illallah. Kerana jikalau kami mampu menyebut kalimah ini, nescaya kami akan masuk ke dalam syurga seperti janji Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang istiqamah untuk melaksanakan solat di dalam rumah-Mu ini, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk terus beribadat di dalam rumah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah jemputan kepada jiran tetangga kami, ya Allah, melalui lisan-lisannya Bilal yang melaungkan azan, agar mereka terpikat dan terikat untuk datang ke rumah-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah orang-orang yang tinggal di sekitar masjid ini untuk datang menunaikan solat di masjid ini, ya Allah, mengimarahkan masjid ini, ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman, ya Allah, ya Tuhan kami, limpahilah kepada kami ilmu pengetahuan, hiasilah diri kami dengan kesopanan, muliakan kami dengan ketakwaan, segarkanlah tubuh badan kami dengan kesehatan, berkatilah diri kami dalam keredaan. Allahumma ya Allah ya Rahim, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini insan yang berguna, taat kepada perintah agama, menyayangi ibu bapa dan keluarga mertua, dan jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang cinta dan suka kepada majlis ilmu. Allahumma ya Allah ya Jabbar, ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah seluruh ahli jawatan kuasa masjid ini dalam mengurus dan mentadbirkan masjid ini, ya Allah, agar dapat diimarahkan, ya Allah, agar dapat melahirkan jemaah yang berkualiti. Semoga kami semua ini menjadi insan yang cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Allahumma ya Allah ya Karim, ya Allah, ya Tuhan kami, perelokkanlah perhubungan di antara kami, ya Allah, sebagaimana Kau mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Jauhkanlah hasad dan dengki di kalangan kami, ya Allah, sebagaimana jauhnya langit daripada bumi, dan rahmatilah diri kami sebagaimana Kau merahmati kehidupan para nabi dan rasul-Mu alaihimus salatu wassalam. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah, anak-anak yang akan menjadi penyejuk mata, penawar hati, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah kepada anak-anak kami untuk berbakti kepada kami, ya Allah, yang akan menjaga dan merawat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mampu menyuapkan makanan ke mulut kami tak kala tangan kami tidak mampu kami angkat lagi, ya Allah. Anak-anak yang boleh menjaga dan merawat kami, ya Allah, ketika kami diterlantar sakit suatu masa nanti, ya Allah. Dan jangan, ya Allah, ya Allah, jangan Kau jadikan anak-anak kami anak-anak yang akan mengherdik kami, yang akan menghina kami, yang akan memaki hamun kami, tak kala Kau takdirkan kami terkencing dan terberak di atas kaki satu masa nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mampu menguruskan jenazah kami, ya Allah, anak-anak yang boleh memandikan kami, ya Allah. Nescaya jikalau anak-anak yang memandikan kami, nescaya keaiban, keburukan, kecacatan pada tubuh badan kami terpelihara, ya Allah. Dan Kau gugurkanlah dosa-dosa kami bersama gugurnya titisan air yang memandikan kami, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mampu mengkafankan jenazah kami, ya Allah. Kau sucikan, bersihkan kami daripada dosa sebersihnya kain kapan yang membaluti tubuh badan kami, ya Allah. Jadikanlah anak lelaki kami anak-anak yang mampu mengimamkan solat jenazah kami, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mampu menghantar kami dan menurunkan kami ke liang lahat, ya Allah. Dan anak-anak yang sentiasa ingat kepada kami tak kala kami ditinggalkan dalam kubur yang gelap seorang diri, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.